Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Wop 5.25. Baru nak keluar daripada UPM. Saya cuba menjawab beberapa soalan ni. Maybe satu soalan dulu petang ni. Kalau ada seorang yang bertanya kepada saya, dan pernah ditanya ya, bila saya tulis satu pernyataan, saya letakkan rujukan, lepas tu supervisor saya tanya, betul ke pernyataan ini? Awak faham ke apa awak baca? Awak baca ke keseluruhan artikel tersebut? Okey, suka cerita saya jawab ya. Pertama adalah bila kita membaca artikel, kita sebenarnya membaca artikel secara selektif. Okey, kita memilih artikel yang relevan dengan kajian kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita dapat artikel yang relevan dengan kajian kita, kita baca yang elemen yang relevan saja dalam artikel tersebut. Bukan kena baca keseluruhan artikel. Saya bagi contoh. Katalah satu artikel menggunakan satu teori, satu variable, satu tak kisahlah, satu proses, satu model, satu modul, dan dia menganalisis untuk confirmkan model atau modul tersebut menggunakan structural equation model. Okey, dan dalam dia menentukan IV dengan DV moderator tersebut, dia menyenaraikanlah apa yang perlu digunakan untuk pemboleh ubah. Okey, dan seseorang ingin mendapat maklumat lanjut tentang pemboleh ubah tersebut. Okey, sedangkan dia tidak akan menggunakan struktur equation model ataupun apa-apa analisis. Dia cuma nak mengetahui kajian-kajian telah digunakan, yang telah menggunakan pemboleh ubah tersebut. Maka dia membaca pemboleh ubah tersebut saja. Okey, dia tak perlu membaca keseluruhan artikel sehingga kepada analisis sekiranya tidak ada keperluan. Okey, samalah seperti kita membaca model yang digunakan oleh satu kajian kuantitatif, ataupun teori yang digunakan, ataupun kita melihat conceptual theoretical frameworknya, tetapi kita tidak perlu mengetahui analisisnya kerana kita ingin menggunakan analisis yang berbeza, katakan mixed method. Jadi tak perlu kita baca keseluruhan artikel, asalkan kita faham statement yang kita tulis untuk menyokong, menambah penulisan kita dalam proposal test kita, itu telah memadai. Okey, kita tidak perlu baca sampai memahami keseluruhan kajian yang dilakukan. Kita membaca untuk mengetahui. Sama macam buku juga. Kalau buku tu katakan 180 buku surat, takkan kita nak baca keseluruhan buku tersebut. Kita baca page-page yang tertentu saja yang kita perlukan. Okey, itu jawapan yang mudah bagi saya lah. Okey, tapi kalau anda menulis dalam teks anda dengan bahasa yang anda tak faham, anda sendiri tak faham apa anda tulis, ataupun menggunakan penjelasan yang tidak dapat difahami oleh pembaca, maka mereka berhak bertanya, anda faham ke tidak apa yang anda tulis? Jadi pastikan apa yang anda tulis itu sesuatu yang anda fahami. Okey, dan kita ada banyak artikel. Kalau anda baca katakan satu variable ini, kalau anda katakan nak rujuk satu teori, let's say plan behavior, anda baca satu artikel ni anda tak faham, mungkin penjelasan dia tu agak ringkas, anda cari artikel yang lain. So tidak ada masalah, jangan tertumpu kepada satu artikel sahaja. Okey, dan malah kalau anda tak faham artikel, anda boleh juga baca buku, kerana penerangan dalam buku selalunya lebih mudah dan agak menyeluruh berbanding dengan penjelasan yang mudah dalam artikel. Jadi soalan berbalik kepada soalan tadi, kalau yang tanya tu, awak faham tak apa awak baca ni? Okey, awak faham tak awak tulis ni? Awak faham tak di mana sumber awak ambil? Maka jawapannya adalah saya memahami setakat yang dijelaskan dalam artikel tersebut berdasarkan kepada apa yang saya cuba tulis di sini. Tetapi keseluruhan artikel tersebut saya tak perlu fahami, kerana dia menggunakan metod yang berbeza umpamanya. Kerana apa yang saya perlu untuk
adalah maklumat yang saya perlukan sahaja. Dan kalau dia nak sangat baca artikel tu, bagilah Nal ambil artikel ni, bacalah sendiri. Okey, itu saja jawapan ringkas bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi nanti pada soalan yang seterusnya. Bye bye. I love you. Muah.